Sebagai pengenalan, kami akan mengkaji isu peningkatan jenayah rasuah di kalangan belia yang mempengaruhi isu sosial dalam pembangunan negara. Isu rasuah di kalangan belia dipilih kerana mereka memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Objektif kajian yang pertama, mengkaji tahap pemahaman belia terhadap isu rasuah. Yang kedua, mengenal pasti faktor berlakunya jenayah rasuah dalam kalangan belia. Dan yang ketiga, menganalisis kesan rasuah dalam kalangan belia terhadap pembangunan negara. Saya akan membentangkan tentang kaedah metodologi yang kami gunakan dalam kajian kami. Yang pertama sekali, kami menggunakan kaedah kuantitatif di mana kami telah meletakkan 30 soalan di dalam sebuah Google Form yang di mana terdiri daripada 10 soalan ya atau tidak dan juga 20 soalan yang terdiri daripada sangat tidak setuju sehingga sangat setuju. Kaedah yang terakhir ialah kaedah kualitatif di mana kami telah mencari beberapa pelajar daripada Universiti Malaysia Terengganu atau UMT untuk ditemubual untuk memberikan pendapat mereka tentang rasuah di kalangan remaja di Malaysia. Sekian dari saya, terima kasih. Seterusnya, kita akan masuk ke dapatan kajian yang telah diperoleh daripada temu bual dan soal selidik. Pertama sekali, kita akan melihat pemahaman belia mengenai isu rasuah. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, kajian mendapati bahawa sebanyak 57 orang iaitu 87.7% daripada golongan belia peka dan cakna terhadap peningkatan jenayah rasuah di kalangan belia. Hasil daripada kajian tersebut melihat selari dengan dapatan yang telah dijalankan melalui kaedah temu bual yang didapati, iaitu kelima-lima orang responden tersebut bersetuju terhadap penyertaan peningkatan jenayah rasuah di kalangan belia. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor berlakunya jenayah rasuah di kalangan belia. Melalui kaedah kuantitatif yang dijalankan melalui Google Form, didapati bahawa majoriti daripada responden iaitu seramai 29 orang atau 41.5% bersetuju bahawa kurangnya usaha dan pelibatan daripada pihak kerajaan menjadi salah satu faktor utama berlakunya jenayah rasuah di kalangan belia. Selari dengan dapatan yang dijalankan melalui kaedah kualitatif melalui kaedah temu bual, didapati bahawa kesemua responden bersetuju bahawa pihak kerajaan haruslah memainkan peranan yang penting seperti mengadakan kempen kesedaran melalui pendidikan dan melalui program-program untuk menangani isu rasuah di kalangan belia ini daripada terus berleluasa. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai dapatan kajian yang terakhir, iaitu kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Berdasarkan carta yang diperoleh melalui kaedah soal selidik, kajian mendapati bahawa jenayah rasuah di kalangan belia akan menjejaskan kualiti belia pada masa hadapan. Majoriti belia seramai 39 orang iaitu bersamaan dengan 60% sangat setuju terhadap pernyataan berikut. Seterusnya, hasil daripada kaedah temu bual yang dijalankan, kajian mendapati bahawa responden menyatakan bahawa kualiti modal insan akan merosot sekiranya jenayah rasuah di kalangan belia tidak dibanteras atau dipantau. Dipetik dari Burns 1997, istilah patriotism merujuk kepada perasaan bangga dan cinta kepada negara serta kesediaan untuk berkorban apa saja demi kepentingan negara. Salah satu faktor berlakunya peningkatan isu rasuah dalam kalangan belia merupakan kurangnya nilai moral dan agama dalam diri mereka. Sehubungan dengan itu, penerapan semangat patriotism dalam diri setiap belia amat penting bagi mengelakkan isu sosial berlaku yang boleh menghancurkan negara seperti isu rasuah. Dengan adanya semangat patriotisme dalam diri setiap belia, mereka akan mendahulukan kepentingan negara sebelum membuat apa-apa tindakan yang mampu mengancam ketenteraman negara, khususnya jenayah rasuah. Oleh yang demikian, setiap lapisan masyarakat di Malaysia akan hidup dengan tenteram. Seterusnya, para belia dapat mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang sekaligus memajukan negara. Hari ini kami akan membentangkan tentang resolusi menangani peningkatan gejala rasuah di kalangan belia. Resolusi pertama untuk menghalang amalan rasuah berlaku di negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah.
Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan muda. Walaupun mereka baru berumur setahun jagung, tetapi mereka merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara ini. Sekiranya setiap rakyat mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah atau tidak, barulah budaya atau amalan rasuah di negara ini dapat ditindas sehingga ke akar umbi. Resolusi kedua ialah amalan rasuah dapat dibanterai dengan pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Umum diketahui kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan sumber untuk mereka menguatkuasakan undang-undang adalah terhad. Maka kita sebagai orang awam juga bertanggungjawab menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa. Selain itu, Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk memutarbelikan kenyataan mereka. Jika pelaku rasuah dibicarakan dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, nescaya ramai yang akan menjauhi amalan buruk ini. Resolusi yang ketiga ialah memastikan beroperasi secara bertanggungjawab. Pentadbiran negara dapat dilaksanakan dengan baik jika kita menyingkirkan parasi yang sering mengamalkan amalan rasuah. Pemimpin negara perlulah melantik syarikat yang direkod dan merit yang baik untuk menghasilkan infrastruktur negara yang baik. Resolusi yang keempat pula ialah kerajaan perlulah menawarkan gaji yang berpatutan dan bermaruah untuk semua ahli masyarakat. Jika sumber kewangan yang diberikan mencukupi untuk menampung diri, keluarga, maka kurang keinginan untuk melakukan rasuah. Contohnya, mereka yang dibayar dengan gaji yang sedikit serta meletak di kuartus yang kecil dan ulung mudah disogok oleh pihak tak bertanggungjawab untuk mendapatkan wang lebihan. Oleh itu, dengan resolusi ini, gejala rasuah dapat diatasi dan dikeluarkan.